Baik, kita mulakan sudah maghrib pada malam ini dengan bersama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu karena kamu akan berteratur derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu fama ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang bermaksud setiap daripada umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, siapa taat padaku masuk syurga, barang siapa yang ingkar padaku arahanku ke masuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. InsyaAllah mati silakan Tuan Imam, sebenarnya yang sembilankan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi masjid dan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah sekali lagi kita sama-sama malam ini untuk kita sambung sekali lagi kuliah kita bab tauhid ataupun bab akidah. Masih dalam pembincangan wahyu, Quran dan wahyu kan? Surat 295, betul tak? 295. Baik. Masih dalam pembincangan berkenaan wahyu. Ada berbagai bentuk wahyu. Wahyu pertama ilham. Wahyu juga bermakna ilham dan naluri. Ilham kepada naluri manusia. Yang kedua, ilham kepada naluri haiwan. Yang ketiga, bisikan dan tipu daya syaitan. Bisikan dan tipu daya syaitan pun dikatakan wahyu juga. Jadi maknanya wahyu banyak makna lah. Sebagaimana Allah Ta'ala surah Al-Quran, dia kata wala taqulu mimma lam yus karismallah alaihi wa innahu lafis wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Innahum la musyrikun. Comi mata ni dia bayang-bayang. Comi tak bawa, pinjam comi ke luar tadi.
Sekejap. Dia bela-bela je kan cerita. Okey. Gitu. Kalau ada boleh tukar, tak ada boleh baca tapi dia berbayar-bayar. Pecah. Baik. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran kata wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi. Dan janganlah kamu makan apa yang tidak disebut nama Allah Taala ketika menyembelihnya. Hal ini adalah merupakan satu benda fasik atau kejahatan. Wa inna syayatin, dan semuanya syaitan itu menyampaikan la yuhuna ila awliyaihim. Semuanya syaitan itu menyampaikan kepada kawan-kawannya. Jadi di sini ada kata yuhu tu wahyu jugalah, tapi dia bermakna menyampaikan, bukan bermakna wahyu yang sebagaimana kita faham lah. Itu wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW tadilah, dan juga para nabi dan para rasul. Jadi sesungguhnya syaitan menyampaikan kepada kawan-kawannya ila awliyaihim yudadilukum, supaya mereka menentang kamu. Wa in ata'tumuhum, dan jikalau kamu mematuhi mereka, tentulah kamu menjadi orang-orang yang mensekutukan Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada perkataan yuhu lah. Yuhu ni fi'il mudhari' ni. Yang dimasukkan lam di situ lah. Lam tu la yuhuna ila awliyaihim. Semua tak tahu lam apa ya. Lam tahqiq, lam al-amri. Wa tu'a. Nak tengok lam mana? Di yuhu. Kalau yang surat 294 itu wa auhayna, itu pun sampai enggak wa auhayna, tapi dia tak ada masuk lam situ. Wa auhayna, dan kami wahyukan. Okey, ini fi'il madhi. Auhayna ni fi'il madhi. Kemudian pada ayat ilham kepada naluri manusia, wa auha, ini pun fi'il madhi lah. Kalau dibisikan syaitan ni la yuhuna ila awliyaihim, ni fi'il mudhari'. Jadi ya situ kan, dan masuk lam situ. Baik, kemudian sebenarnya perintah kepada para malaikat iz yuhu rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu sayulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Bermaksud ketika Tuhan mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka perteguhkanlah pendirian orang beriman. Di sini dia tak terjemahkan apa-apalah, tapi hanya sekadar mewahyukan saja. Izyu, ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kan? Fi'il mudhari' yang majhul. Ini majhul lah. Kalau la yuhu ni fi'il mudhari' ma'ruf. Ini majhul, ini kena pembahasan dalam kalian bab apalah saraf. Pembahasan dalam bab saraf. Yuhu. Ya tu tu tak ada titik. Gitu. Macam itulah tak ada titik dia. Okey. Baik, kemudian sesungguhnya aku bersama kamu, maka perteguhkanlah pendirian orang beriman. Nanti akan kujatuhkan rasa ketakutan. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru rufa. Nanti aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke hati orang yang kafir. Maka pukullah di atas tengkuk mereka, dan pukullah setiap ujung jari mereka. Fadribu kulla anak wadribu minhum kulla banan. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat. Sebab yang tugas-tugas muka ni malaikat. Demikianlah pengertian umum wahyu. Nama apabila disebut wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya merujuk kepada pengertian yang khusus, ialah kalam Tuhan ataupun kalam Allah. Kalam Tuhan yang mengandungi perundangan kehidupan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu
untuk disampaikan dan diamalkan oleh seluruh manusia dengan perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian cara penurunan Quran. Cara penurunan Quran, bagaimana telah diterangkan bahawa wahyu itu mempunyai pengertiannya umum dan Quran itu adalah khusus. Cara penurunan Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah beberapa tahap. Okay, tahap pertama iaitu turunnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lauh Mahfuz. Turunnya daripada Allah Taala kepada Lauh Mahfuz. Dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan itu adalah Quran yang mulia dalam batu tulis, batu tulis yang terpelihara baik, fi lauhin mahfuz, pada lauh mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Ini turun tahap pertama lah. Turun daripada Allah Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala yang Tuhan yang kalamnya bersifat qadim tu. Kalau Allah Ta'ala yang pada Allah Ta'ala tu sebenarnya tidak bercerai tanggal pada Allah Ta'ala. Dia tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Kalau kita belajar sebelum ni sifat ma'ani kan, sifat ma'ani. Jadi kalam Allah Ta'ala yang kita baca ni, dia menunjuki pada kalam yang ada pada Allah Ta'ala, kalam nafsi. Sedang yang kita baca adalah kalam al-lafzi. Kalam al-lafzi yang ada suara dan ada huruf. Ada suara dan huruf. Okey. Sedangkan kalam yang ada pada Allah Ta'ala tidak ada suara dan tidak ada, laisa bihau harfin wala bisautin, tidak ada suara dan tidak huruf dan tidak bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kalam itu bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala, sudah tentu kalam tadi adalah benda yang, kalam Allah Ta'ala itu adalah benda yang hadis. Sedangkan apa yang kita pelajari, bila kita belajar tentang kalam, salah satu daripada sifat yang wajib Allah Ta'ala adalah kalam, berkata-kata kan. Dan kalam Allah Ta'ala yang berkata-kata itu laisa biharfin wala bisautin, tidak ada suara dan tidak ada huruf. Jadi apa yang kita baca, Quran yang kita baca ni, dia ada suara, ada huruf, dan dia dalam bahasa Arab. Sedangkan kalam yang Allah Ta'ala bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Tak tahu bahasa apa lah kan. Tapi dia tiada sebab bila bahasa Arab dia dah hadis kan. Bila sebut bahasa Arab dia akan jadi hadis. Benda baru. Setiap lorah dalam dunia ni merupakan, setiap bahasa dan lorah dalam dunia ni merupakan benda hadis, benda baru. Sedangkan kalam yang Allah Ta'ala adalah sifat yang qadim, yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala, tiada suara dan tiada huruf. Itu sebabnya bila kita tengok pada apa yang ta'aluk yang ada pada kalam dan sifat mana itu, ta'aluknya adalah dilalah. Dilalah maksudnya penunjuk ataupun petunjuk. Menunjuk bila kita baca apa yang ayat-ayat berkenaan perintah ke larangan, amar, perintah, ayat yang kita baca ayat perintah ataupun ayat nahi, ayat tegahan ataupun ayat cerita dan sebagainya, menunjuki di atas kalam Allah Ta'ala yang qadim, yang tidak bercerai tanggal daripada zat Allah, daripada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bercerai tanggal sudah tentu sifat kalam yang Allah Ta'ala itu adalah benda hadis, bukan benda qadim. Itu beza. Baik. Selanjutnya tahap yang kedua, iaitu turunnya daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia pada malam yang diberkati. Pada malam yang diberkati, ini dah betul hadis ni. Ini yang kalam yang hadis dah, bukan yang kalam yang qadim itu. Begitu juga tadi yang pertama, turun daripada Allah Ta'ala ke Lauh Mahfuz. Turun daripada Allah Ta'ala dan Lauh Mahfuz ni mana dia dah bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Jadi benda hadis dah, bukan lagi yang qadim itu. Kemudian yang kedua, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pun dah qadim, hadis, kalamnya hadis, bukan yang qadim. Lainnya firman Allah Subhanahu Wa Taala Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Sesungguhnya Quran itu kami turunkan pada malam yang diberkati, sesungguhnya kami pernah memberikan peringatan.
Kemudian inna anzalna fi lailatul qadar. Sebenarnya kami turunkan Quran itu pada malamnya, itulah malam Lailatul Qadar. Dan Allah Ta'ala sebut Al-Quran lagi surah Al-Baqarah tu, syahr Ramadan allazi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kan? Baik. Syahr Ramadan allazi, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Unzila fihi al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk pada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memperjelaskan daripada petunjuk tadi. Wal furqan, dan furqan, Quran juga nama lainnya ialah furqan. Maksudnya membezakan benda hak dengan benda yang batil. Boleh membezakan benda hak dan batil. Oleh itu, faman syahida minkum asy-syahra, kepada siapa melihat anak bulan, al-hilal anak bulan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Faman kana maridan, siapa yang sakit, atau ala safarin, ataupun orang yang musafir, fa iddatun min ayyamin, maka hendaklah diganti dengan sebilang-bilang hari yang lain. Rasanya berbuka lah. Man kana maridan, barang siapa yang sakit, orang sakit itu dia berbuka kan. Au ala safarin, atau orang musafir, sebab bila musafir kan ada berbuka. Faidatun min ayyam, maka hendaklah diganti dengan hari yang lain. Pada puasa-puasa yang telah berbuka tadi. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Taala berkenan pada kamu itu kemudahan, kesenangan. Wala yuridukumul yusra, Allah Ta'ala tidak mengenaki pada kesukaran dan kepayahan. Walitukmilul iddata, oleh itu naklah kamu sempurnakan bilangan hari. Walitukabbirullah, dan nak kamu bertakbir, besarkan Allah Ta'ala ala ma hadakum, di atas segala petunjuk Allah Ta'ala kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tahap yang kedua lah. Kemudian yang dimaksud di dalam Al-Quran pada ketiga ayat tersebut ialah penurunan Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit kedua. Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada langit kedua, pada satu malam yang berdekati, itulah malam Qadar pada bulan Ramadan, yang mana ianya lebih baik daripada seribu bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Agar 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan kan? 83 tahun 4 bulan. Tuan. Jadi siapa dapat pendapat kelebihan bulan Ramadan tu, sono. Jadi pendapat dikuatkan dengan satu hadis, fusilat Quran min zikri fawudiya bi baitil izzah minas sama idunya. Faja'ala Jibril yanzilu bihi ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya fusil Al-Quran min az-zikri, telah dipisahkan Quran daripada az-zikr. Telah dipisahkan Quran daripada az-zikri. Wa wudiya fi Baitul Izzah, kemudian letakkan di Baitul Izzah. Minas sama dunia, pada langit yang kedua. Faja'ala Jibril, kemudian Jibril turun. Maka jadilah Jibril itu yang zilu turun bihi ila Nabi SAW. Quran dipisahkan daripada zik. Zik maksudnya apa? Betul, Lauh Mahfuz. Telah dipisahkan Quran daripada zik. Asal mana zik ni peringatan, zikir kan, peringatan kan, berzikir. Tapi di sini tak sesuai lah mana zikir itu. Jadi kemungkinan besar maknanya Lauh Mahfuz itulah. Al-Quran kan diturunkan daripada Lauh Mahfuz, antara letak pada Baitul Izzah kan. Izzah kemudian diturun oleh Jibril kepada Nabi secara berperingkat mengikut kepada suasana dan keadaan semasa macam tu. Selama 23 tahun. Selama 23 tahun. 10 tahun
di Mekah, 10 tahun di 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Baik, kemudian tahap yang ketiga yaitu turunkan Quran daripada Batu Izah ke langit ke dunia, ke dalam qalbu. Qalbu mana hati. Hati Nabi Muhammad SAW oleh Jibril alaihi salatu wasalam, yang kemudiannya disampaikan ke seluruh umat kepada umat manusia. Alright. Kemudian cara wahyu Allah Ta'ala turun pada para rasul. Yang pertama, melalui perantaraan, yaitu melalui malaikat Jibril, perantaraan Jibril alaihi salatu wasalam. Okey. Cara dia pertama, datang seperti suara, seperti bunyi loceng dan decingan loceng, dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesedaran. Ting 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 ting, kan? Ting 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 ting. Ini loceng lah, bukan loceng yang sama tu. Itu pun dia loceng dia juga. Masuk maghrib dia pun tuan azan dia punya loceng dia. Tuan azan dia loceng dia, subuh bukan ada punya loceng dia. Tuan azan subuh dia punya loceng dia. Betul tak? Dia melawan, ada lawan dia. Ini si baik tuan jauh daripada kuil. Ada sebuah tempat tu sebelah masjid sebelah kuil. Masjid sebelah kuil. Kan berlawan-lawan itu. Okey lah kita Malaysia ni okey amal lagi lah, walaupun kuil dengan masjid tu sebelah. Okey lagi. Dekat apa tu? Sikamat ke mana? Jalan yang masuk ke dalam tu lah. Bukan, sebelum ada kat tu kalau kita masuk Bandar Seremban kan. Sebenar sempat tu sepakai yang sebelum sepakai isi kan bukan kan? Dalam tu jalan apa? Nah, dalam tu ada jalan tu. Lepas pasar sempat ke jalan ke depan ni kan? Agak ke Matin kan? Kan ada simpang ke belah kanan tu. Timia. Timia. Dalam tu ada satu masjid yang Muslim kan. Itu bawah tu masjid, sebelah itu atas sikit tu, sebelah tu atas sikit tu kuil, atas lagi tu tokong. Atas tu tokong ni. Kan? Ya, sebulet, saya kata sebulet dari situ. Sebulet ke situ. Kadang-kadang orang yang kuil tu, kalau India tu kan, kalau dia nak datang ke kuil tu, parkingnya kereta tu dalam kawasan masjid tu. Dalam kawasan masjid, sebab kawasan parking ni sempit, dia kena datang ramai kan. Dia akan parking dalam kawasan masjid tu. Setakat ni alhamdulillah lah aman lagi. Kan? Nampaknya masing-masing berkompromi lah gitu. Ketiga, kalau seandainya orang masjid pula, ramai pula kita sembah, mereka akan parking pula kawan di sebelah kawasan kuil itu pula. Okey. Jadi datang kepadanya suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesedaran. Yang mana kalau seandainya masa itu musim sejuk, kalau wahyu itu turun, maka dahi Rasulullah akan berpeluh. Kemudian ada seorang sahabat ketika dia duduk sebelah Nabi, yang mana pehanya Nabi itu di atas peha dia, duduk dekat. Maka tiba-tiba satu hari turunlah wahyu dari Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Jadi dia merasakan peha dia itu macam nak roboh lah. Sebab beratnya tanggungan. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sebenarnya kami turunkan kepada kamu satu bebanan yang berat. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sebab asalnya pun Quran ini pun bisa diperlukan kan.
tanggungjawab dan amanah yang Al-Quran itu sebenarnya Quran kan gitu. Kemudian kalau Quran tu ketika Nabi naik kenderaan ataupun unta ataupun kuda dan sebagainya, kalau wahyu itu turun maka binatang itu terpaksa turun ke bawah. Terpaksa turun sebab apa? Kerana beratnya tanggungan Rasulullah SAW ketika wahyu itu turun. Baik. Kemudian ada satu hadis ni, iza qadallahu amra fis samai darabatil malaikatu bi ajnatiha ud'anan likaulihi ka'annahu silsilatu ala safwanin. Maksudnya apabila Allah Ta'ala berkenaki sesuatu urusan di langit, maka para malaikat memukul-mukul sayapnya kerana tunduk kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaikan gemencingnya mata rantai di atas batu-batu yang licin. Ini nak menjadikan satu benda yang sangat berat lah, kiasan kepada satu benda berat. Kalau dalam kitab lain pula dia kata bunyi itu suara itu ialah seperti kalsasatul jaras. Kalsasatul jaras seperti bunyi loceng ketika turunnya wahyu itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada para sahabat dengar sendiri atau tidak, wallahu alam lah. Kemungkinan para sahabat dengar sendirilah, siapa yang dekat masa tu. Itu kepada Nabi kan, dia wahyu turun. Baik. B, malaikat menjema kepada Rasul sebagai seorang lelaki yang berbentuk manusia. Sebagai seorang lelaki yang berbentuk manusia, yang mana seorang pun tak kenal kan, seorang pun tidak kenal. Antaranya seperti hadis dalam hadis 40 tu, di mana Nabi didatang oleh Jibril, yang mana seorang para sahabat tak kenal. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada kesan musafir, tidak ada kesan musuki pada badan dia. Jadi seorang tak kenal. Jadi kemungkinan orang jauh lah keluar. Jadi duduk depan Nabi, di mana lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tangannya di atas leher Rasulullah. Dan dia bertanya kepada Nabi beberapa soalan. Baik. Kemudian kita lihat hadis ni, ahyanan ya'tini misla sasratil jaras. Ini lah tadi sasratil jaras jeloceng ni. Ahyanan kadang-kadang ya'tini, ia datang kepadaku misla seumpama sasratil jaras, seperti bunyi loceng. Wa huwa asyaddu alayya, ianya sangat bersangatan atasku. Sebenarnya hadis ni dia ada kaitan dengan di atas tadi, pada bahagian A. Pada bahagian A tadi kan seperti bunyi loceng tadi kan. Fa yasimu anni, lalu ia pergi. Wa qad wa'aitu anhu, dan aku menyadari apa yang dikatakannya. Wa qad wa'aitu anhu ma qala, dan aku menyadari di atas apa yang dikatakan. Wa ahyana, dan kadang-kadang ini baru yang kedua ni, Nabi ni. Wa ahyana yatamassalu li al-malaku rajulan wa yukallimuni ba'ani ma yaqul. Yang kedua pula, yang B kan. Yang B wa ahyana yatamassalu ni bau B dia. Dan kadang-kadang malaikat menjema kepadaku sebagai seorang lelaki, lalu berbicara kepadaku, dan aku pun memahami apa yang dikatakan dia. Apa yang dikatakan dia tadi. Okey, ada masuk. Allahu Akbar, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, disambung sekali lagi. Yang kedua, tanpa melalui perantaraan. Dengan mimpi yang benar. Dengan mimpi yang benar dalam tidur. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, "Fabashshirhu bi ghulamin halim." Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Lalu kami sampaikan kepadanya berita gembira. Basyirhu bi ghulamin halim. Lalu kami sampaikan kepadanya berita gembira bahawa dia akan mendapat seorang anak yang sabar, mana berbudi bahasa. Setelah sampai umurnya untuk berusaha, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, maka lalu dia berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, sungguhnya aku akan menyembelih kau, aku akan sembelih kau. Fanzur maza tara, so apakah pendapat kau? Apa pendapat kau? Kan? Qala ya abati if'al. Lalu berkatalah anaknya, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, buatkanlah apa yang telah diperintahkan tadi. Satajiduni, nescaya kau akan mendapati aku ini termasuk di kalangan orang-orang yang taat. Satajiduni insyaallah ta'ala, dan aku termasuk orang yang sabar kepada Allah Ta'ala, sabar di atas ujian kan. Jadi dalam konteks ini maknanya wahyu itu turun dalam bentuk mimpi lah, bentuk mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang perintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan Nabi Ibrahim dia tak terus tiba-tiba sembelih, tak. Dia tanya dulu dengan Nabi Ismail, apa pendapat kau? Banyak zaman sekarang ni kalau dapat
ilham dalam mimpi terus milih anak, dia terus milih je. Dia terus milih je. Dia tak bagi can dah. Kenapa kau semua milih anak kau? Aku dapat wahyu daripada Tuhan, dapat bisikan. Dapat bisikan untuk perintahkan milih anak. Dia terus milih je. Dia tak tanya apa dah. Nabi Ibrahim ni ditanya dua anaknya, Maza taro, apakah pendapat kau wahai anakku? Nampak tak? Mana tanya pendapat dia macam mana? Kemudian aku nak Ismail jawab, perintahkan, buatlah apa yang kita akan tadi, wahai ayahku. Kau dapati insya-Allah ini termasuk orang-orang yang sabar, tuan. Masya-Allah. Banyak zaman sekarang yang orang dapat ilham dalam mimpi. Dapat nombor ekor pun dalam mimpi juga. Dapat nombor ekor pun dalam mimpi juga. Besok apa nombor yang keluar? Tak? 909. 909. Kau ingat tak ada dia punya betul? Piramid ni. 909. Nak masuk bagi nombor ni 99. Dalam bila nampak yang perempuan cantik yang jual nombor tu lalu bertukar 999. Aduh, 999. Lalu dia beli 999. Dan piramid tu masuk dia. Aku dah suruh beli 909. Kenapa dia beli 999? Lalu tu tak kena nombor tu kan. Tak kena 99, tak kena. Yang kena 909. Yang kena. Baik. Ini macam-macam tuan-tuan. Yang mengaku sebagai Imam Mahdi pun ramai juga tuan sekarang ni. Dalam TikTok pun ada lagi seorang kan, yang Pakistan tu pun mengaku juga Imam Mahdi. Sebenarnya pengikut dia yang kata Imam Mahdi, tapi dia tak kata Imam Mahdi. Dia tak kata Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Qasim, bukan saya. Bukan saya. Muhammad bin Qasim. Ada TikTok tak? Tengok TikTok kan, ada kan? Tak berapa kali dah saya pun posan tengok apa dia. Ngaku Imam Mahdi banyak, ngaku Imam Mahdi tu. Tu yang terikat tu kan, yang dekat labu tu kan. Tu pun ngaku Imam Mahdi juga. Yang lelaki tu terikat tu memang dapat lesen daripada Tuan Mufti, tapi dia punya khalifah itu ada problem sikit. Khalifah dia mengaku Imam Mahdi. Dia bawa pengikut-pengikutnya pergi ke Mekah untuk bai'ah di depan Kaabah. Dia bawa dia punya pengikut-pengikut lah. Pengikut-pengikutnya terpaksa bergolong bergadai lah untuk pergi sana. Lalas tak juga berbai'ah di depan Kaabah. Tak juga jadi bai'ah juga. Jadi ada yang dah Wisa itu yang dia dah mati semua. Jadi bila Wisa dah mati nak balik pun ada masalah. So banyak sekarang ini mengaku Imam Mahdi. Golongan Syiah pun dia juga. Dia pun kata salah satu daripada imam 12 itu kan. Salah satu imam 12 itu kan gaib. Imam dia itu gaib dan akan keluar pada akhir zaman nanti, yang mana imam itu merupakan Imam Mahdi. Kan? Okey? Tapi kalau ikut dalam hadis, Imam Mahdi ini misilah daripada namanya misilah sama dengan Rasulullah SAW. Dia kata. Kalau tuan melihat dalam kitab Al-Fitan wal Malaim, Wasyratus Sa'ah wal Ba'si wa Nusyu Akhwal Qiyamah, bab kiamat ni, tanda kiamat. Dia dah sebut dah di mana yu'atihu ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Bersamaan namaku dengan namanya dan bersamaan nama bapanya dengan nama bapaku. Apa? Dia mesti sama. Nama dia dengan nama bapa Nabi ni sama. Namanya mesti Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Okay? Yu'atihu ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi. Dan dia akan memenuhi yamlikul arda qistan wa adlan.
kama muliat zulman wa juran, dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kebenaran, dan sebagaimana memenuhi bumi dengan kezaliman dan juga kemungkaran. Okey, kita boleh baca kita ni lah, tapi dalam bahasa Arab lah, bukan dalam bahasa. Terjemahan pun ada dua, dia ada terjemahan ada dua bahasa Arab, tapi terjemahan dalam bahasa Indonesia lah ada tu. Jadi mana namanya misi, kemudian misi daripada keturunan Quraisy. Okey. Okey, dia kita jumpa Nabi Mahdi. Dia merupakan ahli bait. Dia mesti ada daripada golongan ahli bait Rasulullah. Inna ahlul baitin ihtarallahu lana al-akhirah al-dunya wa inna ahlul baiti sayuqawna ba'di bala'an wa tashrifan. Dia mesti daripada keturunan Rasulullah SAW. Yang ada sekarang ni mengaku ni adakah daripada keturunan Nabi? Kalau dia keturunan Nabi, okey lah. Tapi namanya itu ada tak sama dengan nama Rasulullah SAW. Dia mesti namanya nama yang sama dengan Nabi, dan bapa dia pun, bin dia pun mesti bin Abdullah. Bin Abdullah. Kalau tak tu bukanlah juga. Ramai yang mengaku je tu. Baik. Kemudian kalam ilahi dari sebalik tabi, firman Allah Ta'ala Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkalam dengan Musa dengan kalam yang sempurna. Dan Muhammad Ibn Qasim ni pun, Kristian ni pun dia kata dia berkalam Allah Ta'ala. Kan dia berkalam Allah Ta'ala kan? Kan dia kata dia berbicara dengan Allah Ta'ala. Macam mana dia berkalam Allah Ta'ala? Sedangkan kalau Allah Ta'ala itu qadim. Kalau Allah Ta'ala tidak ada suara, tidak ada huruf, macam mana tu? So dia ceritakan. Kalau kata dia berkalam Allah Ta'ala, so ceritakan macam mana kalau Allah Ta'ala tu. Sedangkan kalau Allah Ta'ala laisa bi harfin walau tidak ada suara, tidak ada huruf. So macam mana dia nak ceritakan kalau Allah Ta'ala tu? Kan? Mendakwa menjadi Imam Mahdi, ramai lah tu. Kadang-kadang dia tak dakwa dia Nabi, dia tak dakwa Imam Mahdi, mengikut dia tak asuh, mengikut dia yang menyatakan dia Imam Mahdi. Okey tuan Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah perbincangan kita malam ini. InsyaAllah akan sambung lagi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyadatan ya alim wa lana qulubana wa nuri ma'rifataka wa ta'ala rabbul arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jabal marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qafallahu minkum.